ataupun banyak yang mungkin salah, bukan saja di sisi etika, ada adab, maknanya orang Melayu ke ataupun bahkan dalam konteks agama ataupun hukum makam itu sendiri. Jadi sidang penonton rahmatullah sekalian, jadi dalam membetulkan cara memandang perkahwinan itu, yang pertamanya kita kena faham bahawa rumah tangga, bila kita mendirikan rumah tangga ataupun seorang mendirikan rumah tangga, mesti ada berlaku perubahan. Perubahan macam mana? Perubahan daripada diri kita, daripada sikap kita kena ada perubahan. Kerana daripada bujang, sekarang kita sudah berdua. Daripada cari hidup bujang kepada cari hidup berumah tangga. Kalau dulu selalu main futsal dengan kawan-kawan, balik pukul 12, pukul 1, pukul 2. Sekarang sudah kahwin, mungkin tidak sesuai lagi. Kerana di rumah ada isteri yang ditinggalkan keseorangan. Maka kalau nak juga, maka sebut ke isteri, jom temankan abang main futsal. Ya lah bang, tapi jangan malam-malam sangat. Maknanya boleh dalam perbincangan. Jangan kita anggap kita sudah masih sama lagi ketika kita bujang. Sebab kita sudah ada tanggungjawab yang berbeza. Jadi bagi seorang isteri pula, kena tahu bahawa sekarang kita ada suami, dan antara tugasan ataupun antara benda khidmat yang isteri boleh laksanakan di dalam rumah tangga adalah masak. Jadi maknanya belajarlah cara masak. Walaupun kita budak universiti, kelulusannya master, maka dulu jarang tengok dapur, kena belajar juga kat mak kita ke. Masuklah kursus masak. Mudah-mudahan maknanya dengan air tangan yang kita masak untuk suami kita, maka Allah beri keberkatan. Kita mungkin mampu untuk ada orang gaji, alhamdulillah, tapi sekali-sekala kita juga kena masak. Nanti kalau air tangan orang gaji banyak sangat, lagi berkenan orang gaji, kita juga susah. Jadi kita yang masak, sekali kita masak, kita masak nasi, belajar untuk masak. Ini kadang-kadang alhamdulillah pandai buat kek, tapi takkanlah serapan kek, makan tengah hari kek, makan malam kek, asyik kek kembung kek, ini susah pula. Belajar masak kan. Jadi maknanya kita rumah tangga memang ada perubahan dalam diri kita. Itu pada permulaan perkahwinan. Ada juga perubahan itu setelah berkahwin. Sebagai contoh, sidang penonton rahmatullah sekalian kan, kadang-kadang keadaan suami yang semakin hari semakin naik pangkat, semakin hari semakin naik pangkat, mungkin berlaku perubahan pada cara berfikir, cara bertindak dia. Ini kita kena faham. Dan macam mana kita nak sesuaikan diri ataupun kita nak ikut perkembangan dirinya itu. Kalau dia kata semakin jauh gap dia, semakin jauh jarak dia makin naik pangkat, tapi kita masih sama, perbualan kita masih merengek-rengek dengan suami dan sebagainya. Dia dekat atas, ada setiausaha sulit dia mungkin, dalam bilik dia mungkin berkenan pula dengan setiausaha dan sebagainya. Sebab apa? Sebab gap kita antara dia berlaku perubahan setelah perkahwinan itu. Ada juga berlaku perubahan bagi isteri. Kadang-kadang isteri bekerja dalam bidang yang berkaitan orang ramai. Maka makin lama, makin pandai bergaya. Oleh kerana sudah makin matang bergaul, di rumah tangga lagilah kematangan bergaul tu lagi menarik ke orang. Jadi maknanya kalau kita kena faham perubahan-perubahan ini, menyebabkan kita kena tahu macam mana cara kita nak berusaha. Jangan sampai gap tu jauh sangat. Permulaan perkahwinan pun sama, setelah perkahwinan pun kita kena faham. Maknanya jurang-jurang perkahwinan atau jurang-jurang yang wujud, perubahan-perubahan yang wujud. Selain daripada itu, kadang-kala ada juga kadang-kadang seorang isteri, maklumlah ya, dah selalu tengok tanyalah ustaz gitu. Maka mungkin dia punya pemahaman agama sudah semakin hebat, sudah semakin meningkat, tapi suami masih tidur lagi kat bilik, subuhnya pun belum lagi tu. Pergilah kejutkan. Kerana apa? Jurang daripada sudut pemikiran juga kita kena tahu bahawa perubahan itu kita kena faham dan kita kena ikut sama-sama. Kalau ada kita faham agama, isteri, suami kita pun kena sama-sama tolong ajak dia. Kejutkan, bang, ni ada tanya ustaz ni, pasang kuat sikit dia punya suara, biar dengar sama-sama. Kalau isteri terlalu faham dan suami masih ditakut yang lama, juga akan berlaku masalah dan juga dilema-dilema di rumah tangga. Ada kadang-kadang suami pula dah selalu pergi masjid, dah selalu dengar kuliah, kesedaran dakwah tu ada, ikut dakwah sana, ikut dakwah sini, bagus, alhamdulillah, sumbangan kepada masyarakat, sumbangan pada agama. Tapi kadang-kadang belum sempurna sampai keluarga ditinggalkan, keluarga tidak, mana dia ambil berat nafkah entah ke mana. Kenapa? Kerana maknanya berlaku jurang daripada sudut pemahaman. Jadi maknanya kalau isteri nampak, suami dah minat ke arah agama, pun kena bantu dia. Jom bang, ajaklah saya ikut kuliah sekali bang. Ya, saya memang, kita ada anak kecil bang, sama-samalah tolong jaga. Pergi masjid sama-sama bawa, pergi masjid sama-sama dokong. Maknanya jurang sama ada awal perkahwinan ataupun ketika perkahwinan juga wujud jurang-jurang perkahwinan, maka kena rapatkan jurang-jurang dalam perkahwinan itu. Sebab rumah tangga memang berlaku perubahan. Kita ada pemanggil sekarang, kita boleh silakan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Saya daripada Terengganu. Ya. Mahanu Muhammad Noor. Berkenaan dilema rumah tangga saya. Soalan saya. Ya, Puan. Bagaimana kita ni nak memperbetulkan, kalau kita kata dulu kita berseorangan, ya, ataupun sekarang kita dah berdua atau beranak cucu lah. Kita ni nak mengeratkan antara sama ada pihak isteri dengan lebih mesra pada pihak suami, ataupun pihak suami lebih mesra kepada pihak keluarga sebelah isteri. Itu soalan saya. Terima kasih saya. Sama. Okey. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara dilema tu bila berlaku perkahwinan, maknanya kita kena ikut perubahan-perubahan sebab mungkin dah ada cucu salah satunya. Maka tumpuan isteri mungkin dah ada anak, tumpuan isteri mungkin dah kurang, bukan kurang pada suami tapi masanya itu terpaksa bagi anak, malam nak susukan anak dan sebagainya. Jadi mungkin berlaku jurang ataupun antara keluarga suami, keluarga isteri. Maknanya kita mungkin orang universiti, masuk universiti, ahli keluarga masing-masing mungkin orang yang biasa-biasa saja. So kita kena ajak sama-sama macam mana nak rapatkan jurang itu. Caranya dengan dua cara, sama ada dengan cara yang zahir atau cara dalaman. Cara zahir memang buatlah program-program, selalu bertemu, buat pertemuan-pertemuan, pergilah bercuti. Nabi SAW tu sendiri kadang-kala maknanya belum berlari dengan isterinya, mandi bersama. Nabi kalau kadang-kadang Nabi kalau balik di pekerjaan suka baring di peha isterinya. Maknanya itu benda-benda yang zahir. Benda-benda yang dalaman pula memang kena banyak berdoa. Macam semalam kita dah kongsikan macam mana kita hanya berdoa, kemudian sedekahkan Fatihah pada suami, kepada isteri, baca surah Toha ayat 1 dan 5. Jadi itu antara benda-benda yang di sudut doa yang boleh kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara kita memandang perkahwinan juga, selain daripada itu kita kena terima bahawa perkahwinan tidak selamanya indah. Jadi memang ada permasalahan, berlaku pertengkaran dan sebagainya. Bak kata orang Melayu, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Jadi untuk kita bahaskan selanjutnya, kita bertemu selepas ini.